pada petani sekarang. Okey, okey. Ada suara sudah? Belum ada? Ada tak? Waalaikumsalam. Okey ada? Mic hilang suara. Okey. Sudah ada tak ada? 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 Kena tawajuh ni. Ada. Okey dah. Okey, okey, okey. Alhamdulillah. Uji sikit-sikit aja tu. Masya-Allah. Dah ada kan? Ada suara kan? Masya-Allah. Sudah ada suara. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو أمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Masya Allah, kita malam ni berada di muka surat 251, masih lagi dalam hadis kedua pada kitab Asma'ullah, maksudnya kitab nama-nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu penerangan mengenai Asma'ul Husna. Sila rujuk Mazahirul Haq. Mazahirul Haq. So saya ambil banyak dalam Mazahirul Haq ni tentang perkara ni sedikit sebanyak. Allah, lafaz Allah. Kita panggil Allah tu maksud dia lafaz Allah lah. Bila alif lam lam ha, kita panggil dia lafaz Allah. Satu lafaz yang disebut dengan alif lam lam ha, yang menunjukkan kepada nama bagi zat. Misalnya Zaid, Zayada. Zayada tu lafaz Zaid yang menunjukkan makna bagi Zaid, iaitu yang menunjukkan zat bagi Zaid. Jadi lafaz Allah itu nama bagi zat Allah. Allah ni mempunyai zat dan sifat. Jadi lafaz Allah, perkataan Allah lah. Lafaz Allah tu ialah perkataan Allah lah. Yang tu yang duduk bergaduh sekarang tu. Tentang lafaz Allah, perkataan Allah itu ialah nama bagi zat Allah. Zat yang selayaknya disembah, zat yang selayaknya disembah. Sebab itu kita katakan Allah itu zat yang wajibul wujud. Zat yang wajibul wujud, yang mana ijtima'nya jami'i sifati kamal. Bila kita sebut lafaz Allah, maka ia menunjukkan kepada satu zat yang wajibul wujud. Wajibnya kewujudan zat itu. Zat yang wujudlah. Zat Allah ni zat yang wujud. Dan zat ini ijtima' jami'i sifati kamal, yang mana
terhimpunnya segala sifat kamal, segala sifat-sifat kesempurnaan kepada zat itu. Jadi bila kita sebut Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, illallah, 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 illallah. Bila kita zikirkan illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allah. Bila kita sebut satu zat yang mana ada orang kata sebut nama Allah ni tak ada apa pun, dia tak ada sifat pun. Sedangkan zat Allah itu zat yang wajibul wujud. Tarif dia zat yang mana kewujudannya wajibul wujud. Maksudnya wajib, kewujudannya itu adalah wajib, yang mana bila wujudnya zat ini terhimpun segala sifat-sifat kamaliah. Bila kita sebut Allah, maka ia telah merangkumi keseluruhan sifat-sifat kesempurnaannya tadi. Oleh kerana itu, orang awam sepatutnya menyebut nama ini dengan lidah mereka dalam keadaan mentakzimkan Allah, Masya Allah, dan mengagungkannya Allah, nama tersebut. Bagi orang khawas pula, orang awam, bila kita nak sebut pasal kita nak masukkan Allah itu, kebesaran Allah itu dalam diri kita, Allah, Allah, takwa ketiga kan, iaitu nak keluarkan, nak ijtinab, nak hindarkan diri kita selain daripada Allah. Maksudnya kita kena hindarkan selain daripada Allah, hanya Allah sahaja yang wujud di dalam hati kita. Bagi orang yang khawas pula, dia menyebut nama ini dengan keadaan. Macam mana orang khawas sebut? Penuh ghaur, penuh dengan teliti, penuh dengan pemikiran, penuh dengan ghaur dan fikir, penuh di dalam pemikiran, ghaur dan fikir, dengan penuh mendalam, mengetahui secara mutlak nama ini hanya khusus bagi zatnya. Lafaz Allah ini hanya khusus bagi zatnya, yang jami', yang menghimpunkan segala sifat kesempurnaan. Ini bagi orang-orang yang khawas. Khawasul khawas, orang yang khawas di atas khawas lagi, yang mereka orang yang tinggi lagi, mereka menyebut kalimah ini dengan keadaan hati mereka tenggelam dengannya, tiada tawajuh melainkan kepadanya. Perkara inilah perkara yang hak, yang sebenar dan sabit termaktub. Segala sesuatu selain Allah akan fana, yakni binasa dan batil, bukannya hak. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa antara kalimah-kalimah penyair yang paling sahih ialah kalimah Sayyidina Labid. Ini kalimah orang Arab dulu ni. Labid ni Nabi kata, ala kulla syai'in ma khalallaha batilun. Maksudnya, dengar betul-betul, kesemua selain daripada Allah ialah batil. Ma khala, ma ada, ma khala, ma wara. Ma khala itu memberi makna ma siwalah. Ma khala tu ma siwallah batil. Ma khala Allah, selain daripada Allah, semua batil. Keistimewaan kalimah ini ialah barang siapa yang menyebut nama ini sebanyak 1000 kali setiap hari, maka dia dipanggil sahibul yaqin. Kalimah Allah je tak apa dah 1000 kali. Mana pula tak ada makna. Jika dibaca 100 kali selepas solat, maka batinnya akan terbuka. Dia dipanggil sahibul kasyaf. Dia boleh sampai ke peringkat macam tu lah. Bila sebut nama Allah sikit sebanyak kita beritahu. Dengan Ar-Rahman, sifat Allah yang seterusnya, yang mula-mula
Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kedua nama ini ialah sifat Allah. Tuntutan nama ini ialah kita hendaklah bertawajuh semata-mata kepada Allah dan bertawakal kepadanya, serta memutuskan hubungan dengan selainnya. Satu, tawakal. Tawakal tu dalam bahasa Melayu lah, sebenarnya tawakul. Tawakul, iaitu tawakul. Maksudnya tawakul tu dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu tawakal, tawakal. Tapi bahasa Arabnya tawakul. Kalau sebut waktu perkataan, tapi saya melayukan dia, tawakul. Tawakul tu saya kata bertawakal. Bertawakal. Tawakal tu tak kenalah dari segi Arabnya tawakal. Kalau tawakal maksudnya tawakul. Tawakkala, kalau fi'ilnya tawakkala. Tawakkala, ya tawakkalu, mutawakkulan. Tawakkala, ya tawakkalu, mutawakkulan. Fahuwa mutawakkilan. Mutawakkil. Jadi tawakkul maksudnya sebenarnya bertawakul. Tapi oleh kerana Melayu kita pun bertawakal lah. Senanglah. Jadi orang tak faham pula sebenarnya asal perkataan dia, perkataan basicnya tawakul. Dipanggil masdarinya tawakul, dari ba' tafa'ul. Tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Tawakkul. Mereka yang bertawakal. Tawakul ni ialah orang yang bertawakul setelah dia menyediakan persiapan dan menyerah pada Allah. Satu lagi tawakul, bak tafaul tadi tafaul. Satu lagi tawakul, dia tak tasydid. Tawakul, satu tawakul, satu tawakul. Tawakul ni orang yang tak membuat persiapan dan serah diri. Tawakul orang yang membuat persiapan serta menyerah diri. Tawakul orang yang tak buat persiapan dan serah diri. Jadi di sini ialah semata-mata hendaklah kita bertawajuh, semata-mata kerana Allah dan bertawakul kepadanya, serta memutuskan hubungan dengan selainnya. Keistimewaan kalimah ini ialah barang siapa membaca dua kalimah ini selepas solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan daripada hatinya sifat lalai dan lupa. Sifat lupa dan lalai. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malak, Al-Malik, Raja, Al-Malik, Al-Maliku, Al-Maliku. Ni Al-Malik tulis ni. Al-Maliku sebenarnya. Al-Maliku, tak kena. Al-Maliku, Raja yang hakiki. Dialah Allah, Raja yang hakiki. Semua perkara dalam genggamannya. Dialah zat yang tidak berhajat kepada sesiapa pun, dan semua perkara berhajat kepada, sebab dia Raja kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka matilah dalam tiupan pertama, matilah semua makhluk-makhluknya. Maka yang tinggal ialah malaikat empat, Israfil, Jibril dan Mikail. Israfil yang menunjuk sangkakala. Bila tiupan sangkakala, maka Allah SWT telah bertanya kepada Israel, siapa yang tinggal sekarang ni? Maka Israel beritahu, Bari Ta'ala, yakni Allah SWT, kami berempat, malaikat yang besar dan malaikat 8 yang menanggung arash. Selepas tu Allah kata, malaikat 8 tu pun juga diambil, dikabzahkan rohnya, yang diberitahu kepada Sayyidina Israel alaihissalam. Israel alaihissalam ni dia ramai kuncu-kuncu dia. Dia seorang tu dia bos lah. Lain tu semua kuncu-kuncu dia. Malaikat maut, malaikat maut. Maka Allah perintahkan Israel untuk ambil semua 8 malaikat yang 8 yang menanggung arash.
Selepas tu mati, maka pada masa tu arasy tidak lagi ditanggung oleh mana-mana malaikat lagi. Dan Allah tanya kepada Israel, siapa yang tinggal? Maka Israel kata, bari ta'ala, Allah SWT, dan tinggal kami berempat. Maka Allah kata, tiga tu kamu habiskan. Jibril, Mikail, Israfil, kau habiskan juga tiga tu. Maka malaikat Israel telah mengambil nyawa ketiga-tiganya. Dan Allah bertanya lagi, selepas itu siapa yang tinggal? Maka Israel kata, bari ta'ala, bari ta'ala dan saya. Maka Nabi Allah SWT perintahkan supaya Israel menyabut nyawanya sendiri. Dia cabut tu amat susah. Bila nak sampai, nak terbuang, tak boleh, susah, sakit. Allah kata, rasakan sebelum ni kau tarik nyawa orang, sekarang kau tarik nyawa kau sendiri. Selepas tu Allah ingatkan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tercabutlah rohnya. Maka Allah kata, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Siapa raja? Limanil mulk. Siapa raja pada hari ini? Maka selepas tu Allah jawab, lillahi wahidil qahar. Lillahi wahidil qahar. Siapa raja? Jadi Malik itu raja. Ta'ala. Apa maksud bari ta'ala? Bari itu sifat Allah Ta'ala lah. Apa maksud bari ta'ala? Al-Bari, nama Allah Ta'ala kan. Al-Bari Ta'ala. Ta'ala tu yang tinggi. Maksud Ta'ala tu yang tinggi. Bari Ta'ala, nama Allah, nama zat Allah. Al-Bari kan ada, nanti kita beritahu Al-Bari. Al-Bari itu salah satu daripada sifat Allah. Bari Ta'ala, Allah Ta'ala. Ta'ala ni dia fi'il madhi, dia fa'il sebenarnya. Ta'ala, fa'ala, ta'ala, ta'ala. Jadi ta'ala ni memberi makna tinggi, zat yang tinggi, Allah lah yang tinggi. Ta'ala, ta'ain alif lam, ta'ala, ta'ala, ta'ala. Sebenarnya ta'awala, tapi ta'awala, ta'ala, ta'alawa, ta'al ali, daripada perkataan ali. Ain lam ya, ba tafaul. Jadi ba tafaul. Jadi ain lam ya, tawa ta'a tafaul, ta'alawa, waw mutaharrikah ma qabl maftuh budidatil waw alifan. Itu kaedah dia lah. Budilatil waw alifan, waw mutaharrikah ma qablaha al maftuh budilatil waw alifan. Waw mutaharrikah ma qabl maftuh, waw mutaharrikah ma qabl maftuh, huruf sebelumnya fathah, maka waw ditukar kepada alif. Ta'alawa jadi ta'alawa jadi ta'ala, jadi mat. Ta'ala tu memberi makna tinggi. Jadi khair. Jadi dan yang seterusnya, keistimewaan nama ini, barang siapa berzikir dengan kalimah Malikul Mulk, Malikul Quddus, Al-Malikul Quddus, bukan Malikul, tak, Malikul Quddus, dia tak ada mat di situ, dia ada alif tu, tersilap tu. Al-Malikul Quddus, dengan keberkatannya jiwa akan mendapat sifat taat. Jika dia membaca dengan mendapat kemuliaan dan kebesaran, maka maksudnya akan terhasil dan perkara ini akan menjadi sesuatu yang mujarrab. Al-Quddus, nama Allah yang maha suci, suci daripada segala keaiban. Imam Qusairi rahmatullah alaih berkata, barang siapa meyakini bahawa Allah itu bersifat kudus, maka dengan harapannya ini Allah akan menjauhkan dirinya daripada sifat-sifat aib. Sebab Allah tu zat yang suci daripada sifat yang aib.
Jadi bila satu orang meyakini bahawa Allah bersifat kudus, maka Allah akan menjauhkan dirinya seseorang itu daripada sifat aib dan mengampuni dosanya. Keistimewaannya ialah barang siapa yang mewiridkan kalimah kudus selepas gelincir matahari, maka Allah akan membersihkan hatinya. Barang siapa membaca selepas solat Jumaat nama Al-Quddus Subuh, Al-Quddus As-Subuh, maka dia akan terselamat daripada musuh. Al-Quddus Subuh. As-Salam, nama Allah yang seterusnya As-Salam, yang maha terpelihara daripada segala bencana, yang terpelihara daripada segala bencana. Kelebihan kalimah ini, barang siapa mengucap kalimah ini dengan berkatnya kepada orang sakit. Baca kalimah ini pada orang sakit sebanyak 111 kali. Ulama kata 111 kali kalimah ini, maka insya-Allah Allah akan mengurniakan kesihatan kepada orang yang sakit tersebut. Orang yang membaca kalimah ini juga akan terselamat daripada ketakutan. Seterusnya al-mu'minu, yang maha memberi keamanan dan keimanan. Manfaat kalimah ini untuk hamba ialah Allah akan menyelamatkannya daripada kejahatan dan keburukan dirinya sendiri, bahkan daripada keburukan orang lain juga. Barang siapa membaca kalimah ini dengan sebanyak-banyaknya, menulis dan menyimpan bersamanya, maka Allah akan menyelamatkannya daripada kejahatan syaitan. Barang siapa yang membaca dengan banyak, maka makhluk Allah akan tunduk kepadanya. Al-mu'minun, makhluk-makhluk lain tunduk kepada dia. Al-muhaiminu, yang maha menjaga dan meneliti setiap perkara yang baik. Dengan nama ini, orang yang arif akan terselamat daripada adat yang buruk dan akidah yang salah seperti hasad, dengki dan sebagainya. Dengan kalimah ini, hati akan terpelihara daripada sifat leka kepada Allah. Keistimewaannya, barang siapa yang membaca kalimah ini selepas mandi sebanyak 1,500 kali, Al-Muhaiminu, Allah akan memeliharanya daripada segala malapetaka. Malapetaka. Al-Aziz, yang maha perkuasa, yang mengatasi dalam setiap urusan. Manfaat kalimah ini pada hamba ialah mereka mendapat mengatasi keinginan hawa nafsu dan syaitan. Allah SWT akan menyelamatkannya dari meminta kepada orang lain. Firman Allah Ta'ala, walillahi izzah walirasulihi walilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Maksudnya, bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta orang yang beriman. Akan tetapi golongan yang munafik tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Surah Al-Munafiqun ayat 8. Barang siapa membaca kalimah ini selepas solat subuh sebanyak 41 kali, Al-Azizul Aziz, maka Allah akan menyelamatkannya daripada berhajat kepada sesiapa di dunia dan di akhirat. Al-Jabbar, yang mengelukkan segala kerosakan. Allah membetulkan seorang hamba dan dia dapat mengatasi keinginan nafsunya. Allah Ta'ala betulkan hamba tadi. Barang siapa yang membaca kalimah ini selepas musabbihat musabbihat asyarah sebanyak 21 kali, maka Allah akan menyelamatnya daripada kejahatan orang yang zalim. Dan barang siapa membaca kalimah ini secara berterusan, maka dia akan diselamatkan daripada diumpat oleh makhluk. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala kebesaran. Kehendak nama ini
bagi hamba, kepada hamba, apa kehendak kalimah ini pada hamba, ialah seorang hamba mengetahui kebesaran Allah, sepatutnya dia tidak lagi cenderung kepada nafsu syahwat dan kelazatan nafsu. Seboleh-bolehnya dia menahan diri daripadanya, kerana sentiasa cenderung kepada nafsu itu perbuatan haiwan. Jika seorang itu sentiasa mengingati apa yang nafsunya cenderung, maka kedua keadaannya adalah seperti haiwan. Hendaklah seorang itu menganggap setiap perkara itu hina dan tunduk kepadanya. Keistimewaan nama ini apabila seorang itu sebelum bersama isterinya, maka dia membaca 10 kali nama ini, insya-Allah Allah akan mengurniakan kepadanya zuriat yang taat. Apabila seorang itu ingin memulakan sesuatu pekerjaan dan dia membaca nama Al-Mutakabbir, maka dengan kehendak Allah dia akan sampai kepada maksud dan tujuannya. Dia akan masuk tujuannya. Al-Khaliq, yang maha mencipta. Allah Ta'ala mencipta setiap perkara dengan penuh hikmah dan mengikut kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun dalam ciptaan tadi tidak mempunyai hikmah. Allah mencipta setiap perkara dengan keistimewaan setiap perkara dengan penuh hikmah dan mengikut kehendaknya. Keistimewaan kalimah ini ialah barang siapa yang membaca nama ini, maka Allah mencipta satu malaikat yang berdoa bagi pihaknya hingga hari kiamat. Dengan berkat nama Allah ini, Allah akan mencahayakan hatinya. Syekh Abdul Rahman rahmatullah alaih berkata, barang siapa yang membaca ism, yakni kalimah ini sebanyaknya pada waktu malam, maka hati dan wajahnya akan bercahaya. Al-Bari, Bari Ta'ala tadilah. Al-Bari Ta'ala tu Bari Ta'ala, yang mencipta dengan teliti, yang maha mencipta, yang maha mencipta dengan teliti. Keistimewaannya ialah barang siapa membaca kalimah ini pada hari Sabtu sebanyak 100 kali, Allah akan mencahayakan kuburnya. Barang siapa, bagi seorang doktor pula, dengan berkat kalimah ini, ism kalimah ini, ism ni maksudnya kalimah ni lah, perkataan ini, penyakit yang diubatinya insya-Allah akan sembuh. Al-Musawwir, yang maha membentuk. Apabila kita melihat sesuatu, maka fikir dan gambarkanlah kudrat Allah yang mewujudkan benda itu. Khasiatnya ialah nama-nama wanita yang mandul. Khasiatnya ialah mana-mana wanita yang mandul, yang tiada anak, maka hendaklah berpuasa selama 7 hari. Setiap hari apabila iftar berbuka, maka bacalah 21 kali dan hembuskanlah pada air, kemudian minum. Insya-Allah Allah akan mengurniakan anak yang soleh kepadanya. Seorang yang berada dalam kesusahan bekerja, maka banyakkanlah membaca kalimah ini, ism ini. Kalimah tu, ism ni maksudnya kalimah inilah, kalimah Al-Musawwir. Insya-Allah Allah akan memudahkan kerjanya. Al-Ghaffar, yang maha pengampun, yang maha pengampun. Hendaklah memahami sebaik-baiknya dalam hati bahawa tiada siapa yang dapat mengampuni dosa kita kecuali Allah. Allah SWT menyembunyikan keaiban seorang hamba. Apabila dia melakukan kesalahan, maka Allah memaafkannya. Bila dia buat kesalahan, maka Allah SWT akan memaafkannya. Sebaliknya, pada waktu malam beristighfar kepada Allah, dan barang siapa membaca selepas solat Jumaat, Ya Ghaffar, ighfir li zunubi. Ya Ghaffar, wahai Zat yang maha pengampun, ya Zat yang maha pengampun, ighfir li, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Allah SWT akan mengampuni dosanya. Al-Qahhar, yang maha perkasa. Allah akan mengatasi musuh-musuhnya yang besar dan membinasakan mereka.
Musuh yang paling besar bagi manusia ialah nafsu dan syaitan. Kelebihan kalimah ini ialah barang siapa yang membaca kalimah ini sebanyak-banyaknya, maka Allah akan menghilangkan cinta dunia daripada hatinya dan dia akan mendapat khatimah yang baik. Al-Wahhab, yang maha memberi tanpa meminta pembalasan. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan diri tanpa meminta sesuatu, bahkan tanpa tamak untuk memperolehi sesuatu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha memberi tanpa meminta balasan. Beri tak pernah minta balasan. Barang siapa yang membaca kalimah ini dengan berterusan, Allah akan menyelamatkannya daripada musibah dan dia akan merasa hairan dengan bantuan itu. Barang siapa yang membaca mana-mana ayat di dalam solat duha, apabila sujud dia membaca 7 kali kalimah ini, iaitu Al-Wahhab, maka Allah akan menjadikannya tidak berhajat kepada makhluk. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang mencipta rezeki dan asbab yang seorang berseronok dengannya, yang maha menyampaikan rezeki kepada makhluknya. Apakah ini rezeki? Apakah itu rezeki? Rezeki ialah sesuatu yang kita mengambil faedah daripadanya. Ia terbahagi kepada 2 bahagian, rezeki batin dan rezeki zahir. Rezeki batin ialah jiwa dan hati kita mendapat faedah daripada ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, hati kita mendapat faedah dan menjadi tenang. Rezeki zahir pula ialah rezeki yang badan mendapat manfaat daripadanya, seperti makan, minum dan pakai. Seorang arif billah ahlullah bertanya, bagaimanakah tuan mendapat rezeki tuan? Seorang arif billah ditanya, macam mana tuan dapat rezeki? Dia menjawab, semenjak aku mengetahui bahawa Allah adalah zat pencipta, aku menciptakan aku, maka aku tidak pernah merasa syak sedikit pun terhadap rezeki aku. Sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Ar-Razzaq, bila zat tu mencipta kita, kita tahu Allah tu pencipta kita, tak payah risau. Al-Fattah, yang maha pembuka rahmat. Para siapa yang ingin membuat keputusan atau ingin membantu orang yang dizalimi, maka wiridkanlah, ucaplah Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Selepas solat subuh, letakkan tangan di atas dada dan baca kalimah ini sebanyak 70 kali. InsyaAllah hatinya akan menjadi bersih. Ini kalimah-kalimah kafiat dan kelebihan-kelebihan dialah. Al-Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu, zahir dan batin, halus dan nyata. Barang siapa yang berkata Allah SWT mengetahui hal keadaannya, maka penting baginya untuk bersabar jika diuji, bersyukur dengan pemberiannya, dan hendaklah meminta keampunan pada kesilapan dan kesalahan. Kelebihannya ialah barang siapa yang membaca nama Allah, nama ini, maka Allah akan mengurniakan kepadanya ma'rifah ilahi, dapat mengenali Allah. Jika dibaca selepas solat, selepas solat Ya Alimul Ghaib sebanyak 100 kali, maka dia akan menjadi sahibul kasyaf. Al-Qabis, yang menyempitkan rezeki dan hati manusia. Kelebihannya ialah barang siapa membaca nama ini selama 40 hari, maka Allah akan menyelamatkannya daripada azab dan mengamankannya daripada azab kubur. Al-Basit, yang maha meluaskan rezeki, melapangkan hati manusia. Kelebihannya ialah barang siapa yang ada pada waktu sahur, barang siapa yang pada waktu sahur mengangkat tangan dan menyebut nama ini 10 kali dan menyapu ke mukanya, maka dia tidak akan merasai sesuatu yang berat jika ada orang datang meminta hajat daripadanya. Bahkan dia akan menunaikannya dalam keadaan hati yang lapang. Jadi bila orang minta dengan kita, bila kita nak bagi, kita tak nak bagi, terpaksa bagi, so hati kita tak tenang. Tapi bila kita mengucap kalimah Al-Basit ni,
maka semasa nak memberi, menunaikan keadaan hati kita tenang. Al-khafid, yang menghina orang kafir, kelebihannya ialah barang siapa yang berpuasa selama 3 hari dan pada hari keempat dia membaca kalimah ini sebanyak 70 kali, maka dia akan mendapat kemenangan ke atas musuh. Ar-Rafi', yang maha membantu dan meninggikan orang-orang mukmin, keistimewaannya ialah barang siapa membaca nama ini pada waktu malam sebanyak 100 kali, maka Allah akan membuatnya tidak berhajat kepada mana-mana makhluk. Al-Mu'izzu, yang maha memberi kemuliaan, barang siapa yang membaca kalimah ini pada hari Jumaat sebanyak 140 kali, dia tidak akan takut kepada sesiapa pun. Al-Mu'izzu, Al-Mu'izzu, Al-Muzillu, yang menghina. Allah menghina orang kafir dalam kesesatannya. Kelebihannya ialah barang siapa yang takut kepada orang yang zalim dan berhasad, maka hendaklah dia membaca kalimah ini sebanyak 75 kali dengan berdoa, Ya Allah, selamatkan diriku daripada hasad dan kezaliman si fulan. InsyaAllah Allah akan menunaikan permintaannya. Jadi Allah Ta'ala akan tunaikan permintaan. Al-Basir dan As-Sami', yang maha mendengar dan yang maha melihat. Tuntutan kedua nama ini pada seorang hamba ialah hendaklah seorang itu meyakini bahawa Allah mendengar segala pertuturannya dan melihat segala perbuatannya, lalu menyelamatkan dirinya daripada perkara yang bersalahan dengan syarak. Keistimewaan kalimah ini, ism ini, ialah siapa yang membaca As-Sami' sebanyak 50 kali atau 100 kali selepas solat duha, maka doanya akan diterima oleh Allah. Al-Hakam, yang menetapkan hukum, hendaklah diketahui bahawa Allah ialah hakim. Allah ialah hakim. Allah tidak membuat penangguhan dalam membuat keputusan. Oleh itu hendaklah kita redha dengan qada dan kehendak Allah. Kalimah ini ialah bacalah. Kelebihan kalimah ini ialah bacalah kalimah ini pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, maka seorang itu akan diberikan kekayaan batin kepadanya. Allahu Akbar. Al-Adlu, yang maha adil, selepas seorang hamba mengetahui bahawa Allah mempunyai sifat insaf terhadap sekalian hambanya, maka sepatutnya para hamba janganlah merasa takut dan sempit pada hukum dan keputusan Allah, bahkan hendaklah meyakini bahawa apa yang diputuskan olehnya atau adalah insaf semata-mata, adalah insaf dan adil dan insaf yang akan menghasilkan kerehatan dan ketenangan. Apa sahaja yang para hamba infak, maka Allah tidak akan mensia-siakan pemberian, yakni infaknya tersebut. Kita mengharapkan kasih sayang dan kelebihan daripada Allah. Keistimewaan nama ini, apabila seorang itu membaca kalimah ini pada hari Jumaat selepas suapan kedua puluh makanan yang dimakan, roti atau nasi, Allah akan menundukkan makhluk kepadanya. Oh, ni nak jadi tok bomo lah ni. Al-Latifu, yang maha mengetahui perkara yang halus dan yang maha lemah lembut pada hamba-hambanya dalam perkara agama dan dunia. Hendaklah kita berlemah lembut dengan manusia untuk menarik mereka ke jalan hak. Kelebihan kalimah ini ialah barang siapa menghadapi kesusahan dalam kehidupan seperti kemiskinan, kepayahan, penyakit, anak perempuan yang tidak dapat jodoh dan lain-lain. Anak perempuan kita lambat dapat jodoh, maka baca perkataan ini, maka berwuduklah dengan sempurna, tunaikanlah solat sunat 2 rakaat, lalu membaca kalimah ini sebanyak 100 kali. InsyaAllah segala kepayahan akan dimudahkan. Al-Khabir, yang maha mengetahui segalanya. Apabila seorang hamba mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang berada dalam hatinya, maka menjadi kewajipan bagi dia mengingati Allah
dengan melupakan segala yang selainnya. Kemudian keistimewaan kalimah ini adalah barang siapa yang mengetahui dirinya diuji dengan nafsu ammarah, maka ucaplah kalimah ini sebanyak-banyaknya. Allah akan menyelamatkannya daripada nafsu ammarah tadi. Allahu Akbar. Al-Halim, yang maha penyantun, tidak bersegera dalam mengazab hambanya yang beriman. Allah tidak mengazab hambanya yang beriman dengan cepat, bahkan melambat-lambatkannya kerana memberi peluang kepada hambanya untuk bertaubat dan mendapat kejayaan. Setinggi-tinggi martabah hilm adalah setinggi-tinggi martabah hilm. Sifat hilm ni ialah seorang itu melakukan, apabila seorang melakukan kejahatan kepadanya, maka dia membalasnya dengan kebaikan. Keistimewaan kalimah ini ialah jika seorang menulis nama ini pada sekeping kertas lalu membasahkannya dan airnya diambil dan disiram pada kebun, ladang dan pokok, maka insya-Allah ia akan terselamat daripada kemusnahan, mendapat keberkatan dan hasil yang banyak. Umiji, dia nak berkebun ni, nak sebut ni, sebutlah nama Al-Halim. Ambil ialah jika menulis nama ini pada sekeping kertas lalu membasuhnya kertas itu dan airnya diambil dan disiram pada kebun, ladang dan pokok, maka insya-Allah insya-Allah ia akan terselamat daripada kemusnahan, mendapat keberkatan dan hasil yang banyak. Al-Azim, yang maha agung, yakni kemuliaan dan keagungannya sangat tinggi, tidak mampu dicapai dan difahami oleh akal seorang insan. Keistimewaannya ialah barang siapa membaca kalimah ini dengan berterusan, maka makhluk akan memandangnya dengan penuh kemuliaan. Ajib. Al-Ghafur, yang maha pengampun, kita hendaklah memohon keampunan dan kemaafan daripada Allah, khususnya pada waktu sahur. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Kelebihan kalimah ini ialah barang siapa yang sakit, demam, risau dan sedih, maka tulislah kalimah ini pada air, lalu ia dicampurkan dengan makanan seperti nasi atau roti, maka kesusahannya akan dihilangkan dan dikurniakan kesembuhan. Jika seorang itu dapat membaca kalimah ini, maka kegelapan. Jika seorang itu banyak membaca kalimah ini, maka Allah SWT kegelapan hatinya akan hilang dan lenyap. Asy-Syakur, yang maha menghargai, yang maha memberi ganjaran yang besar daripada amalan-amalan yang kecil. Dinukilkan bahawa seorang syekh bermimpi melihat seorang yang telah mati. Dia bertanya, bagaimanakah layanan Allah terhadap dirimu? Jawabnya, Allah menghisap kebaikanku terlalu sedikit dibandingkan dengan keburukan. Allah, banyaknya kesalahan daripada keburukan. Namun tiba-tiba neraca kebaikanku menjadi berat. Tertanya sebabnya ialah satu bungkusan yang berada di atasnya. Ditanya apakah itu, maka dijawab bahawa itulah tanah-tanah yang kamu letakkan di atas kubur orang Islam. Ini merupakan amalan yang dipandang kecil namun memberi ganjaran yang besar. Maksudnya dia menjadi penggali kubur dan menggali kubur dan menutupi orang-orang Islam yang mati tadi. Diriwayatkan bahawa ada seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kelebihan kalimah ini, barang siapa yang mempunyai penglihatan yang kabur atau hati yang keras, maka bacalah kalimah ini sebanyak 41 kali dan tiup pada air, insya-Allah penglihatannya akan kembali kuat dan penyakitnya akan sembuh.
Al-Aliyyu, yang maha tinggi. Diriwayatkan bahawa Allah menyukai amalan yang tinggi kerana ia meninggikan kedudukan tuannya, dan Allah tidak menyukai amalan yang rendah. Kerana itulah Sayyidina Ali berkata, himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi dan kesungguhan di dalam menunaikannya merupakan sebahagian daripada iman. Keistimewaannya ialah barang siapa membaca kalimah ini sebanyak-banyaknya secara berterusan, maka Allah akan menyelamatkannya daripada kesusahan. Jika dibaca ketika sesat, maka dia akan sampai ke tempat yang ditujui olehnya. Al-Kabiru, yang maha besar, kebesarannya tiada yang dapat menandinginya atau setara dengannya. Oleh itu, hendaklah setiap orang mempunyai sifat merendah diri. Keistimewaannya ialah barang siapa yang memperbanyakkan mengucap kalimah ini, maka Allah akan menyampaikannya ke martabah yang tinggi. Al-Hafizu, yang maha memelihara. Tuntutan kalimah ini daripada seorang hamba ialah sayugia bahawa hamba memelihara anggota zahirnya daripada dosa, melihat batinnya selain daripada Allah, maka serta merta pada segala urusan dengan takdir dan redha serta menerima segala keputusan qada dan qadar. Diberitakan bahawa seorang yang memelihara anggota zahirnya kerana Allah, maka Allah akan memelihara hatinya. Seorang yang memelihara batinnya kerana Allah, maka Allah akan memelihara baginya bahagiannya. Kelebihannya ialah barang siapa yang menulis kalimah ini di bahu kanannya, maka dia akan terselamat daripada pandangan yang buruk. Ain dipanggil. Ain ni orang tengok dengan niat tak baik, mak kena tu dia bagi kesat. Al-Muqitu, yang mencukupi rezeki pada badan dan roh. Tujuan tuntutan kalimah ini apabila seorang meyakini bahawa Allah jualah zat yang mencukupkan rezeki, maka dia lupa menceritakan mengenai rezekinya kerana berzikir kepada Allah. Kalimah ini ialah barang siapa diuji dengan kemiskinan, anak-anak tidak mendengar cakap atau banyak menangis, maka bacalah 7 kalimah nama ini dan hembuslah pada sebuah mangkuk yang berisi air. Barang siapa yang berhajat, maka minumlah air tersebut. Al-Hasibu, yang mencukupi, yakni yang mencukupkan segala hajat dan keperluan makhluk. Barang siapa yang takut kepada pencuri, hasad, kejiranan, kejahatan musuh, bacalah kalimah ini selama seminggu pada waktu pagi dan petang sebanyak 70 kali. Hasbiyallahu habihu hasiba. Allah yang akan menyelamatkannya daripada keburukan apa yang dia takut dan apa yang dia risaukan. Al-Jalilu, yang maha hebat dengan segala sifat kemuliaan yang ada pada zatnya. Allah Ta'ala menambahkan secara perlahan-lahan jika seorang hamba kepada martabah yang tinggi. Perlahan-lahan jiwa seorang hamba kepada martabah yang tinggi. Tulislah kalimah ini pada kasturi atau za'faran, daripada air kasturi dan za'faran, dan kita baca je lah malam ni. Dan letakkanlah bersamanya atau makannya, Allah akan membuatkan makhluk memuliakannya. Al-Karim, yang memberi, yang pemberiannya tidak berkesudahan. Khazanah Allah tidak pernah habis dan berkurangan. Apabila seorang itu berada pada tempat tidur lalu membaca kalimah ini sampai tidur, maka malaikat akan mendoakan untuknya. Akramakallah, dikatakan Sayyidina Ali, banyak membaca kalimah ini,
oleh kerana itulah beliau dipanggil karramallahu wajhah. Itu salah satu reason dan sebab lah kenapa dia dipanggil karramallahu wajhah. Ar-Raqibu, yang mengetahui hal dalam keadaan hal dan keadaan hamba-hambanya. Raqib, yang menjaga. Hendaklah kita meminta kepadanya dan jangan meminta selain daripadanya. Barang siapa yang membaca kalimah 7 kali untuk isterinya, anaknya dan harta, lalu dihembuskan pada tempat penjuru, maka dia akan terselamat daripada musuh. Al-Wasi', yang maha luas nikmatnya. Barang siapa membaca kalimah ini dengan banyak secara berterusan, Allah akan mencukupi rezekinya. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Barang siapa yang bersusah payah dalam pekerjaannya, maka hendaklah dia membaca kalimah ini sebanyak-banyaknya. Insya-Allah pekerjaannya akan selesai. Al-Wadud, yang maha penyayang. Hendaklah seorang itu menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya. Sahabat Nabi SAW, tidak sempurna iman. Sabda Nabi SAW, tidak sempurna iman kamu apabila kamu tidak mencintai saudaramu lebih seperti kamu mencintai dirimu. Gitu. Apabila pasangan suami isteri merasai perhubungan mereka akrab, tidak akrab, maka bacalah kalimah ini sebanyak 1000 kali. Hembuslah pada makanan dan makan bersama. InsyaAllah kasih sayang akan bertambah. Daripada perkataan Al-Wadud. Al-Majid, yang maha mulia. Penerangannya ialah seperti nama Al-Azim. Barang siapa yang berpenyakit kusta, demam, maka puasalah pada hari putih. Ketika iftar, bacalah kalimah ini sebanyak-banyaknya dan tiuplah pada air lalu diminum. InsyaAllah dia akan disembuh daripada penyakit itu. Barang siapa merasai dirinya tidak dipandang oleh orang ramai, maka bacalah kalimah ini sebanyak 99 kali pada waktu subuh, lalu tiup pada dirinya akan dimuliakan insya-Allah ta'ala. Okey. Al-Ba'is, yang maha membangkit. Tuntutan nama ini adalah hendaklah memberi nasihat kepada orang ramai supaya tidak cintakan dunia dan cenderung kepada akhirat. Kelebihannya pula ialah barang siapa yang ingin hatinya sentiasa hidup, maka sebelum tidur letakkan tangan di atas dada, baca kalimah ini Al-Ba'is sebanyak 100 kali. Allah akan menghidupkan hatinya. Asy-Syahidu, yang mengetahui perkara yang zahir dan yang batin. Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfihi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah sebelum mencukupi bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksi setiap tiap-tiap sesuatu. Kelebihannya ialah jika anak-anak bermasalah, maka sama ada lelaki maupun wanita, maka letakkanlah tangan di atas ubun-ubun mereka dan dongakkanlah ke atas, lalu membaca kalimah ini sebanyak 21 kali. InsyaAllah anak ini akan menjadi anak yang soleh. Al-Ba'asyahidu, Al-Haqqu, yang benar. Apabila kita mengetahui bahawa Allah zat yang wujud dan sifatnya, maka kehendak kalimah ini untuk hamba ialah semua perbuatan dan percakapan hendaklah melazimkan perbuatan dan percakapan yang hak. Apabila seorang itu hilang sesuatu, lalu diambil kertas dan tulis kalimah Al-Haqqu, diletakkan pada 4 penjuru pada separuh malam. Dia mengambil kertas yang diletakkan di atas tangannya dan melihat ke langit, lalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan menemui barangnya. Al-Waqil, yang memelihara dan mengurus segala urusan hambanya. Wa kafa billahi waqila, cukuplah Allah itu sebagai pembantu. Wa 'alallahi
falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaklah kepada Allah bagi orang yang bertawakal, dan orang yang bertawakal itu bertawakal. Orang dah ada tawakal, kena tawakal lagi. Wa 'ala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal sekiranya kamu beriman. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Wa tawakkal 'ala al-haqqil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang maha hidup lagi tidak mati. Hak kalimah ini kepada insan ialah dia menyerahkan segala urusan kepada Allah dan merasai cukup dengannya daripada meminta bantuan daripada orang lain. Dia sendiri bangun untuk membantu dalam menyelesaikan urusan lain. Keistimewaan kalimah ini ialah apabila seorang itu merasa takut dengan kilat angin atau api yang membawa bahaya, maka zikirkanlah kalimah ini untuk menyelamatkan kita daripada segalanya. Wallahu alam. So kita berhenti di situ, masih ada banyak lagi lah. Kita baca seimbas lalulah. Tuan-tuan nak tengok kelebihan dan sebagainya, kita baca seimbas lalu. InsyaAllah pada malam esok kita tidak ada pengajian apa-apa, dan InsyaAllah pada minggu ni hari Jumaat kita akan buat daurah pada kitab jual beli, tapi dalam bab mencari rezeki yang halal. Jadi jangan lupa, pada mereka yang belum berdaftar boleh berdaftar. InsyaAllah kita jumpa pada daurah yang seterusnya, iaitu pada hari Jumaat malam, pada hari Sabtu malam, pada hari Ahad pagi dan malam. Sebanyak 4 slot, dan setiap satu slot adalah 1 jam setengah. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam daurah pada 6 jam. InsyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.